Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pengerusi majlis yang berhormat Datuk Insignio Syahilmi Yahya, Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Kejaraya Sabah. Yang berhormat Datuk Masyung Banah, Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar Sabah. Yang berbahagia Datuk Maksan Mahyuddin, Setiausaha Persekutuan Sabah. Yang berbahagia Datuk Jasmin Teo, Pengarah UPEN Sabah. Yang berhormat pembantu-pembantu menteri, yang berhormat ahli-ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri, pimpinan-pimpinan kanan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, agensi-agensi pelaksana, wakil-wakil daripada pemegang taruh ekonomi di Sabah, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana hadir pada pagi yang baik pada hari ini di sebelah laut. Ini adalah satu proses yang utama dalam perancangan ekonomi negara, kerana seperti yang saudara-saudari sedia maklum, negara kita melalui proses pembangunan ekonomi melalui perancangan 5 tahun. Kita sekarang berada dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Dan ini dilaksanakan untuk tahun 2021 sehingga 2025, dan sudah tentu apabila kita berada di separuh jalan, maka rancangan itu perlu dilihat kembali untuk kita jajarkan, sesuaikan dan mengambil kira beberapa perkara yang tidak dirancang semasa mula-mula RMK 12 diluluskan. Sudah tentu kita tahu bahawa ada perkara yang membawa kesan besar kepada perancangan ekonomi negara, dan semua negeri-negeri juga terkesan, termasuklah Sabah, iaitu COVID yang berlaku, yang tidak dirancang di dalam perancangan RMK ke-12. Dan sebab itu kita berada di persimpangan yang baik untuk kita melihat kembali. Dan ini sebahagian daripada proses yang kita laksanakan di peringkat Kementerian Ekonomi untuk kita mendengar sendiri dan kita mengambil kira kepentingan dan keutamaan daripada kerajaan-kerajaan negeri. Di samping juga kita berharap supaya kerajaan negeri juga dapat jajarkan keutamaan dan juga perancangan di peringkat negeri dengan hala tuju yang dirancang di peringkat kerajaan persekutuan. Kenapa RMK 5 tahun ini dan juga kajian separuh penggal menjadi lebih penting? Ialah secara prosesnya setiap RMK menentukan had ceiling perbelanjaan pembangunan negara. Kalau di peringkat kerajaan negeri ataupun peringkat agensi-agensi, kebiasaannya proses itu dilihat semata-mata daripada 1 tahun ke 1 tahun untuk memohon peruntukan persekutuan. Tetapi sebenarnya di peringkat kerajaan persekutuan, had itu ditentukan setiap 5 tahun sekali melalui RMK. Jadi contohnya untuk 2021 hingga 2025, tempoh 5 tahun ini, had perbelanjaan pembangunan kerajaan ialah sebanyak 400 bilion ringgit total untuk 5 tahun itu. Kenapa dia jadi begitu? Kerana kita berada dalam keadaan yang mana bajet kita tidak pernah berimbang. Kita secara berterusan berada dalam bajet defisit. Bajet defisit bermakna kutipan hasil kerajaan baik daripada cukai ataupun dividen JLC ataupun hasil-hasil lain hanya cukup untuk membayar belanja mengurus seperti gaji, seperti pencen, seperti belanja faedah hutang
seperti belanja subsidi dan lain-lain. Dan untuk kita menjalankan projek-projek pembangunan, maka kita kena berhutang. Itu makna budget deficit. Jadi dalam keadaan budget deficit yang berpanjangan, itu bermakna setiap 5 tahun kerajaan persekutuan kena melihat unjuran dengan pertumbuhan ekonomi. Daripada pertumbuhan ekonomi itu kita dapat gambaran berapa hasil kutipan setiap tahun. Kita lihat berapa belanja mengurus setiap tahun yang kita kena bayar, dan kita kena lihat juga berapa yang kita boleh pinjam untuk tempoh 5 tahun itu supaya dia tidak memburukkan lagi keadaan hutang negara. Perspektif itu penting supaya kita juga faham kenapa kajian separuh penggal ini ada kesan, kerana kalau dirasakan perlu berlaku anjakan atau perubahan daripada ceiling ataupun sasaran yang telah dibuat semasa RMK 12 diluluskan, perkara itu berlaku di peringkat kajian separuh penggal. Jadi jadualnya ialah Kementerian Ekonomi akan membentangkan kajian separuh penggal kepada Kabinet menjelang akhir Julai ini, dan seterusnya akan dibentangkan di Parlimen dalam bulan September. Sebarang perubahan, terutama yang melibatkan fiskal, berapa ceiling, berapa jumlah hutang dan sebagainya itu, kemudiannya akan diterjemahkan di dalam 2 tahun terakhir RMK, iaitu Belanjawan 2024 dan Belanjawan 2025. Jadi saya harap itu memberi gambaran yang jelas kenapa berlaku, kenapa kita buat yang ini. Pada masa yang sama juga saya ingin mengambil sedikit masa untuk dengan ringkas menerangkan keutamaan kita dan apa yang perlu dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan untuk memastikan kita mengimbangi keperluan yang ada untuk pembangunan dengan keterdesakan kita untuk memastikan kita membaiki kedudukan kewangan negara. Saya ingat semua yang dalam Dewan ini memang sedia maklum bahawa keadaan hutang kita adalah 1.5 trilion. 1.5 trilion bermaksud secara kasar nisbah hutang negara kepada KDNK, iaitu saiz ekonomi negara, sudah mencecah 70%. Ada dua kesan terus kepada rakyat dan juga kerajaan-kerajaan negeri dan agensi dalam keadaan hutang ini. Pertama, ia bermakna ruang untuk kita berhutang itu semakin sempit. Kerana kita kena roll. Kalau hutang itu dah sampai ke peringkat itu, maka untuk kita tambah lagi hutang itu dia akan jadi lebih sukar lah. Kesan yang kedua ialah dengan hutang sebanyak itu, maksudnya bayaran faedah tahunan juga tinggi. Buat masa sekarang jumlahnya memang sudah mencecah hampir 40 bilion, dan itu menyebabkan dia mengambil sumber yang sepatutnya dibelanjakan untuk belanja-belanja pembangunan. Jadi apa yang perlu dilakukan? Sebab itu keutamaan Kerajaan Persekutuan ialah memperkukuhkan kedudukan fiskal. Saya ulang, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar ulang juga, dan ini bukan semata-mata soal untuk mengurangkan hutang, tetapi untuk meyakinkan kembali pelabur-pelabur dan pasaran dana antarabangsa bahawa Kerajaan Persekutuan yang ada sekarang ini ada disiplin berbelanja yang baik. Sebab dia tidak berbeza dari segi menguruskan kewangan kerajaan dengan menguruskan kewangan syarikat. Kalau sebuah syarikat pergi ke bank nak mohon pinjaman, bank akan lihat disiplin berbelanja sebelum itu. Kalau dilihat disiplin belanja itu tidak bagus, wang pinjam untuk benda ini buat benda lain, hasilnya tak seberapa, maka sama ada bank tak bagi
Ataupun kalau dia bagi pun, dia bagi pada kadar pinjaman alung. Jadi itu sebenarnya tujuan utama bila kita kata tentang mengukuhkan kedudukan fiskal. Dia bukan semata-mata untuk mengurangkan hutang sahaja, tetapi untuk meyakinkan pelabur dan pengurus dana antarabangsa bahawa kerajaan Malaysia ada disiplin fiskal yang baik. Dan bila ada disiplin fiskal yang baik, itu bermakna pelabur boleh mengambil risiko, meletakkan wang mereka di pasaran modal kita, selain dia memberikan ruang kepada kita untuk meminjam tetapi pada kadar yang tidak terlalu membebankan. Dan perkara ini penting supaya projek-projek pembangunan yang perlu berlaku, terutamanya di negeri Sabah, yang mana jurang pembangunan dan infrastruktur itu masih lagi besar berbanding dengan negeri-negeri lain, supaya kerajaan persekutuan boleh terus berbelanja untuk pembangunan tanpa terlalu terikat dengan kekangan kewangan yang sekarang kita hadapi. Sudah tentu untuk tempoh 1-2 tahun ini, perkara itu perlu dilakukan secara terurus. Sebab itu kita beri fokus kepada bagaimana untuk kita menguruskan beberapa perbelanjaan yang boleh dibuat dengan lebih baik. Sebahagiannya melalui tata kelola dan juga perolehan yang lebih baik. Sebahagiannya juga untuk memastikan bahawa perbelanjaan yang besar itu kita dapat perkemaskan supaya sebahagian daripada perbelanjaan itu boleh disalurkan balik kepada projek-projek pembangunan. Itu sebabnya kenapa kita ambil pendirian bahawa pendekatan B40, M40, T20 ini perlu berubah kepada pendekatan yang lebih tepat untuk mengukur kadar mampu belanja sesebuah isi rumah, supaya kita boleh memastikan subsidi itu dapat diberikan secara bersasar. Kerana belanja subsidi kita 86 bilion setiap tahun. Dan kita dah lakukan dengan subsidi elektrik, dengan dasar sedia ada yang telah pun dilaksanakan. Kerajaan dijangka akan dapat menjimatkan antara 6 hingga 8 bilion ringgit setiap tahun. Itu untuk subsidi elektrik. Fokus seterusnya ialah untuk subsidi diesel, dan fokus seterusnya ialah untuk subsidi RON 95. Dan melalui program-program pensasaran ini, insya-Allah kita boleh jimat sejumlah wang yang pertamanya akan mengurangkan keperluan kita untuk terus berhutang demi projek pembangunan. Keduanya, dengan penjimatan itu boleh disalurkan terus juga kepada projek-projek yang lain. Dan kalau selalu tanya, apa yang kerajaan perlu buat untuk menangani keadaan terutamanya yang melibatkan mata wang sekarang, saya jelaskan sebelum ini juga bahawa pelabur dan pengurus dana antarabangsa melihat kepada kedudukan kewangan kerajaan dan juga potensi pertumbuhan ekonomi negara. Dari segi potensi pertumbuhan ekonomi negara, kita berada di tengah-tengah kemelut yang merasakan bahawa pertumbuhan ekonomi dunia akan lebih perlahan. Jadi apabila dunia mengalami proses ini, sebagai sebuah negara dagang yang besar, dan ekspor kita keluar negara adalah ekspor yang bersabit dengan barang-barang consumer, contohnya elektronik dan sebagainya. Apabila dunia merasakan pertumbuhan akan lebih perlahan, sudah tentu permintaan kepada barang-barang ekspor kita juga dirasakan diunjurkan lebih perlahan. Dan kita juga terdedah kepada prestasi ekonomi China, kerana negara China adalah rakan dagang kita yang besar. Dalam keadaan negara China masih lagi dalam proses pemulihan selepas dasar COVID-0 mereka. Ini baru 6 bulan mereka menghentikan COVID-0 di akhir tahun yang lepas. Jadi pelabur dan
pengurus dana antarabangsa memerhatikan berapa cepatnya ekonomi China itu tumbuh, kerana lagi cepat ekonomi China tumbuh, maka dia ada kesan kepada potensi pertumbuhan kita. Dua perkara ini untuk jangka masa pendek, kita terdedah kepada keadaan-keadaan ini yang di luar kawalan kita, kerana itulah sebahagian resam daripada menjadi negara dagang antarabangsa. Orang beli barang kita, kalau pasaran di rakan dagang kita dilihat perlahan, dia ada tempias kepada kita. Satu lagi perkara yang sebenarnya dalam kawalan kita ialah soal kedudukan fiskal yang saya sebut tadi. Pemegang dan pengurus dana antarabangsa memerhatikan dengan dekat prestasi kita dalam kita menangani beberapa masalah-masalah fiskal tadi. Mereka ingin melihat sama ada rancangan kerajaan untuk mengawal keberhutangan itu berlaku dengan baik. Sebab itu sasaran defisit negara jadi penting. Supaya kalau kita beri komitmen kepada pengurus dana antarabangsa bahawa kita akan memastikan keberhutangan ini dikawal dan mula turun, mereka akan lihat kepada pencapaian defisit kita. Kita tak boleh nak kata kita akan mengawal hutang, tapi setiap tahun defisit itu makin tinggi kerana setiap kali defisit tinggi, hutang lebih banyak dan menambah hutang yang sedia ada. Sebab itu, yang berada dalam kawalan kita ialah bagaimana kita berbelanja dan bagaimana perbelanjaan yang lebih tepat dan lebih bernilai itu dapat diterjemahkan kepada pencapaian defisit yang lebih rendah dari tahun ke tahun. Unjurannya ialah kalau kerajaan persekutuan berjaya menurunkan defisit kepada 3.5% di akhir 2025, itu adalah satu titik keluk yang mana hutang kita selepas itu akan mula berkurang. Kalau contohnya kita terus tersasar daripada sasaran defisit setiap tahun, pengurus dana antarabangsa tahu bahawa apa pun yang disebut oleh kerajaan itu tidak akan mengurangkan hutang. Dan selagi hutang itu tidak ada tanda-tanda dia akan mula kurang, itu tidak akan membantu kedudukan fiskal negara. Sebab itu, sasaran defisit itu jadi penting kerana dia bukan semata-mata untuk kita kurang berbelanja, kurang berhutang. Dia sebenarnya untuk menunjukkan dan meyakinkan pelabur antarabangsa juga bahawa negara sekarang sudah ada disiplin fiskal yang baik dan menjelang 2025, kalau kita kekal dengan pencapaian defisit yang kita tetapkan, kita akan mula melihat hutang negara berkurang daripada 2026 ke atas. Jadi itu sebenarnya dua perkara yang penting yang perlu dilakukan sementara kita melayari gelombang kemelut ekonomi dunia yang sedang berlaku sekarang. Ada perkara yang di luar kawalan kita, ada perkara yang dalam kawalan kita, dan yang dalam kawalan kita itu pandangan saya, kita tidak lagi boleh mengambil jalan singkat macam dulu. Kerana kita berada di tahap keberhutangan begini, kerana kita mewarisi banyak keputusan-keputusan jangka singkat yang dulu-dulu. Yang untuk perkara ini ambil jalan itu, untuk perkara ini ambil jalan itu, sehingga kita berada di keadaan sekarang. Jadi kesannya kepada negeri-negeri adalah begini. Beberapa dasar dalam RMK 12 itu akan terus kekal, terutamanya yang bersabit dengan Sabah. Dalam RMK 12, dasar kerajaan ialah untuk memberi keutamaan perbelanjaan, pembangunan dan infrastruktur kepada negeri-negeri yang jurang pembangunannya itu besar. Negeri itu termasuklah Sarawak, termasuklah Sabah, termasuklah Kelantan, Terengganu, Kedah. Dan daripada kelima-lima negeri ini, memang Sabah mendapat peruntukan yang paling tinggi. Jadi kalau saya datang ke Sabah, isu dia ialah peruntukan tidak cukup,
Tapi kalau saya pergi ke Sarawak, isunya ialah kenapa Sabah dapat lagi banyak daripada kami. Jadi dasar itu memang kekal, iaitu kerajaan persekutuan mengutamakan supaya perbelanjaan dan peruntukan pembangunan setiap tahun 5 negeri ini mendapat keutamaan, dan daripada 5 negeri ini memang betul Sabah dapat paling tinggi. Sebab itu saya mohon kepada sahabat-sahabat yang pegang amanah ini di Sabah, ya. Sementara dasar ini berterusan, kita kena pastikan bahawa nilai yang terbaik kita dapat jana daripada setiap RM1 peruntukan yang diberikan. Kerana ia bukan satu keputusan yang mudah kepada kerajaan persekutuan untuk mengimbangi semua ini dalam keadaan kekangan yang ada. Kita juga mengambil kira potensi-potensi yang ada di Sabah. Contohnya, Sabah mempunyai potensi yang besar untuk pelancongan. Sabah mempunyai industri yang menyumbang kepada industri minyak dan gas negara yang besar. Sabah juga mempunyai potensi untuk menjadi lembah makanan negara, kerana Sabah cukup sesuai untuk pertanian skala besar, untuk bergerak ke arah mewujudkan keterjaminan makanan untuk negara. Jadi perkara-perkara ini saya harap dapat dijajakan dengan perancangan kerajaan negeri, dan insya-Allah bila penjajaran itu baik, maka akan ada gabungan daripada peruntukan dan bantuan kerajaan persekutuan dengan tumpuan dan juga sumber daripada kerajaan negeri. Maka usaha-usaha dalam sektor-sektor ini insya-Allah akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk berjaya pada skala yang lebih besar. Kita juga sedia maklum bahawa ada beberapa persoalan infrastruktur yang masih ketinggalan di Sabah. Contohnya soal bekalan air, contohnya soal bekalan elektrik. Jadi perkara-perkara ini insya-Allah perbincangan-perbincangan sedang berlaku pun, sebahagiannya itu insya-Allah kita pertimbangkan di dalam RMK, sebahagian itu akan terus dilihat, dan kita terbuka dengan model-model yang mengambil kira keunikan Sabah, baik dari segi geografinya, baik dari segi ketersediaan infrastruktur sedia ada, baik dari segi potensi-potensi yang lain. Jadi insya-Allah saya bertanggungjawab sebagai kementerian yang menyelaraskan perkara-perkara ini, terutamanya yang bersabit dengan infrastruktur, dan hubungan dengan kerajaan Sabah itu baik. Cuma saya berharap kalau ada 20 wish list, bukan semua boleh dapat dilaksanakan sekaligus. Saya pergi ke negeri-negeri dan ini negeri yang ke-10. Setakat ini wish list yang diminta oleh negeri-negeri supaya kerajaan persekutuan bagi wang kepada negeri-negeri telah mencecah 200 bilion untuk tahun depan. Mana kami nak cari 200 bilion, kan? Jadi dan saya dah sebut kepada Datuk Timbalan Ketua Menteri tadi bahawa sementara kita akan terus memastikan peruntukan itu ada, tapi kita juga nak imbangi dengan persepsi dan penilaian masyarakat kewangan antarabangsa terhadap pengurusan kita. Jadi kita kena pastikan bahawa mereka yakin bahawa perbelanjaan yang dibuat ini adalah perbelanjaan yang betul dan tepat. Jadi sebarang tindakan kerajaan untuk meminjam, mencari dana, itu tidak menjejaskan penilaian terhadap kedudukan kewangan negara seperti yang berlaku sebelum-sebelum ini. Jalan singkatnya mudah, pinjam. Pinjam dan pinjam dan pinjam. Tapi sama juga seperti kita,
kalau kredit kad kita terus kita charge lebih sampai dah sampai ke kredit limit, mula kita kena bayar banyak. Lama-lama bila kita mula miss bayaran ataupun kita bayar minimum tiap-tiap bulan, maka itu akan mula ada kesan kepada kredit rating kita dengan Secris dan Citos. Bila kredit rating itu makin negatif dengan Secris dan Citos, itu bermakna kalau kita nak pinjam wang untuk perniagaan dan sebagainya, kita mula akan ada masalah. Dia tak banyak beza dengan kerajaan pun, konsep itu sama dengan kerajaan. Jadi insya-Allah kita manfaatkan sepenuhnya program pada hari ini. Selepas ini kita ada dialog dan saya alu-alukan secara terbuka pandangan, soalan, pertanyaan ataupun perkongsian masalah, kerana kami di peringkat pusat kita merancang secara makro, secara keseluruhan, dan ada perkara-perkara yang mungkin kami terlepas pandang ataupun perancangan itu tidak mengambil kira faktor-faktor yang unik dari segi pelaksanaan, dari segi penerimaan dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita manfaatkan masa yang ada, dan sekali lagi saya berdoa supaya saudara-saudari yang ada dalam dewan ini, saudara-saudari bulatkan tekad, kita ada peluang yang baik untuk membaiki keadaan, dan gunakan peluang yang ada ini supaya hasil kerja kita itu akan memberikan manfaat yang terbesar dan terbaik kepada rakyat yang kita berkhidmat. Kerana itulah sebenarnya habuan kepada kita di hari tua dalam bentuk pahala yang tak boleh dibayar dengan wang tunai dan pangkat, insya-Allah. Dengan ingatan itu kepada saya dan kepada semua, sekali lagi terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.